Sayal Imaniyah, nasihat agama wasiat iman dari Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Menurut ulama-ulama yang memahami, mereka mengatakan kitab Imam Haddad ini seperti juadah ya. Tengok siapa yang baca. Kalau yang baca orang-orang awam macam kita, ikut fahaman kita, apa yang kita dapat itu sajalah. Tapi kalau orang-orang peringkat yang lebih tinggi, dia baca faham dia lebih lagi. Kalau orang yang ahli rohani pula, dia baca maka tersentuh rohani dia. Tengok siapa yang baca. Jadi orang-orang rendah, orang-orang peringkat beginners, peringkat awal macam kita, baca kitab dia dapat faedahnya. Orang yang lebih tinggi, kita baca kitabnya, Masya Allah, lain pula dapatannya. Itu ini kitab special, kitab Imam Haddad ini. Dan Imam Haddad ada minta, kan kita dengar kalau hadis Nabi, barang siapa belajar tanpa guru, syaitan jadi gurunya. Imam Haddad minta, ya Allah, kitab aku pula kau calikanlah ya Allah. Siapa yang baca kitab aku gurunya. Jadi bukan tak ada guru, aku gurunya. Dan jangan izin syaitan menjadi gurunya. Dan jangan, kalau orang mengatakan dia baca kitab aku dan dia mengatakan guru aku Imam Haddad, jangan kau beri dosa kepadanya ya Allah. Sebab itu Habib Ali Hamshi bilang guru aku Imam Haddad. Dia zaman bila? 200 tahun bezanya. Tapi dia mengatakan guru aku adalah Imam Haddad. Itu keistimewaan setengah-setengah orang-orang ahlilah ni, dia minta kepada Allah Ta'ala agar terpelihara. Dan kitab Imam Haddad ni perlu sangat kita baca, khususnya pada akhir zaman. Imam Haddad ni mengatakan kalau tidak aku buat ini semua, iaitu kitab-kitab tasawufnya, kecuali sebagai persiapan aku untuk jumpa Imam Al-Mahdi. Kenapa jumpa Imam Mahdi kena kitab-kitab gini, tuan-tuan sekalian? Nak jumpa zaman Imam Al-Mahdi ialah kerohanian, bukan perang-perang zahir. Kadang-kadang tak tahu perangnya zahir ada pun tidak, tapi sebelum perang zahir ada perang kerohanian dulu. Perang kerohanian dulu, perang keimanan dulu, perang akhlak dulu, perang keduniaan dulu, semuanya tu perang hiburan dulu. Maka perang Imam Mahdi, zaman Imam Mahdi tu persiapannya ialah dengan kerohanian yang suci. Kalau orang bilang aku nak tunggu Imam Mahdi, siap-siap nak zaman Imam Mahdi, kena asah tajam-tajam. Kena asah tajam-tajam imannya. Kena training betul-betul sabarnya, zuhudnya, ikhlasnya dalam markas hatinya. Pak Mahdi itu kan wali Allah, sifatnya zuhud, tawaduk, tawakal, tak sejiwa dengan dia, tak cocok dengan dia. Berarti Imam Haddad bilang tidak aku tulis ini semua kecuali sebagai persiapan aku jumpa Imam Mahdi. Kalaulah aku jumpa Imam Mahdi, aku niscaya akan bantu padanya. Namun kalau aku tak jumpa, aku harap kitab aku ni dapat dimanfaatkan oleh orang yang jumpa Imam Mahdi. Agak zaman siapa lebih dekat Imam Mahdi? Zaman dia ke zaman kita? Ya, zaman kita. Mungkin zaman kita ini dah diambang yang Mahdi. Mungkin jumpa, kalau tak kita jumpa pun mungkin satu generasi, dua generasi berikutnya sudah jumpa, sudah hampir sangat. Jadi alhamdulillah, inilah manual akhir zaman. Kalau kita nak hidup akhir zaman, bagaimana nasihatnya ringan-ringan, suruh amalnya ringan-ringan, tak ada yang berat-berat. Akhir zaman orang punya gangguan, orang punya hiburan, orang punya leka, disuruh yang banyak-banyak, buat juga satu hari setengah je. Satu hari dibuat, yang setengah hari dia dah mulai rasa boring. Allah. Kalau yang ringan-ringan begini mudah-mudahanlah boleh buat tiap-tiap hari. Nanti kita rasa keperluannya, Sambung kitab kita muka surat 261 sampai berzikir secara batin dan lahir sampai keutamaan. Baik, keutamaan berkumpul untuk berzikir. Kita sudah bincang zikir dalam hati, ingat Allah Ta'ala. Tidak bermakna tidak boleh dilafazkan, tidak boleh disebutkan secara kita ini. Bahkan kalau dalam kitab Hidayatul Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tukil daripada kalam Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah, menyebutkan untuk orang-orang beginners macam kita, selalu hadir majlis macam tadi, zikir secara grup dan secara kuat. Dengan ini dia tak boleh lalai. Kalau orang yang sudah biasa, dia sendiri saja dalam khalwat dia pun dia la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ribu-ribu pun dia tidak apa-apa. Kalau orang yang tak biasa, baru nak sampai 100-200 sudah tertidur. Baru sampai 30 dah tengok WhatsApp. Alamak, lagi lama WhatsAppnya daripada zikirnya. Tapi kalau dalam grup boleh gitu tak? Ya tak gitu, tak akan tertidur. Ada stepnya, ada bacanya, ada langkahnya, ada berapa bilangannya, semua begitu. Sebab ada hadis-hadis menyebutkan sedemikian. Habis firman Allah Ta'ala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa dunal jahri minal gauli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Ingat Tuhanmu dalam dirimu, dalam keadaan takut dan harap kepadanya, rendah diri dan harap kepadanya,
Bukan dengan dunal jahri. Maksud dunal jahri ni bukan tak boleh baca secara kuat. Maksud dunal jahri ni jangan digembar-gemborkan. Ana baca ratib atas, ana tak tinggal ratib haddad, ana tak tinggal wirid itu dan ini. Itu digembar-gemborkan. Maknanya dunal jahri itu jangan diiklan-iklankan, jangan dipamer-pamerkan maksudnya. Bukan tak boleh baca secara kuat. Baca secara kuat memang ada hadis-hadis riwayat baca secara kuat ya. Ini kita masuk dalam babnya. Keutamaan berkumpul untuk berzikir. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah pagi-pagi hari ini kita dah dapat perkara ini. Jika zikir itu diadakan di dalam suatu majlis yang ramai seperti di Surau Al-Ihsan pada Raja Darat, maka yang demikian itu memang dituntut dan dianjurkan. Alhamdulillah. Jadi yang kita buat ini dah memang selari dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh alim-alim ulama. Tetapi syaratnya sama seperti yang disebutkan di atas tadi, mestilah disertai dengan ikhlas sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh zikirnya sambil riak ya. Tak boleh zikir sambil riak dengan ada suaranya, dengan apa semua begitu ya. Tidak ya. Kita sudah bincang ya, kalau zikir tu yang ada orang pakai sistem dia, itu masing-masing lah. Kita setengah satu tempat dia pun cara zikir, goyang badan dia ada step, satu goyang semua goyang, yang ada begitu. Itu masing-masing. Kadang-kadang orang tanya macam mana Ustaz grup itu grup ini, tanpa perlulah kita nak menyelidik sangat, sebab bukan kita punya bidang, bukan, itu jabatan agama yang mahir ya. Tanpalah kita perlu nak menyelidik ataupun nak menyalahkan saudara kita. Yang perlu sekali kita kena pastikan ialah apa? Yang kita punya betul. Yang dia punya okey ke tak okey, istilahnya lah, ada pihak yang boleh nyiasat, boleh begitu semua. Yang kita kena pastikan yang kita punya betul, yang diajar oleh guru kita betul, yang kita bawa, yang kita amalkan tu betul. Itu perlu. Yang dia punya insya-Allah betul, tak payahlah kau nak suudzon. Dan kalau dia punya betul sekalipun tak mesti kita ikut. Betul tak? Tengok cara zikirnya gini, bacaannya gini, tak mesti kita ikut. Pokoknya kita tahu kita punya betul dari guru kita, untayanya sampai silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Itu jangan kita bimbang. Yang kita kena pastikan yang kita punya betul. Yang dia punya betul tak betul, insya-Allah betul. Jangan seuzan dengan orang. Tapi kalau dia punya betul sekalipun, mesti kita ikut ke? Tak mesti kita ikut. Kalau zikir pulanya, nak badan goyang ke, nak tengkuk goyang? Macam mana? Yang ada dengan tangan sekali goyang. Ya. Baik, kalau zikir ialah macam ialah mengingat Allah. Mengingat Allah tu ibadat, dan ibadat contohnya tu dalam sembahyang. Dalam sembahyang goyang ke tak goyang? Tak goyang kan? Kalau orang nak goyang, jangan dihalang. Kenapa? Tidaklah bergoyang badannya kecuali menunjukkan bergetar hatinya. Tetapi kalau tak bergoyang badannya menunjukkan konsentrasi jiwanya. Jadi kalau orang nak goyang jangan dihalang. Itu jiwanya, pasal hatinya sedang menyeru Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pulanya diajar oleh guru-guru kita, yang afdal ialah yang konsentrasi macam dalam sembahyang, ya, macam dalam sembahyang. Kita tengok orang zikir goyang, ya itu cara dia. Kita ada cara kita. Itu kita bilang kita kena pastikan yang kita punya tu ada sumbernya dan selamat. Jadi tak tengok ini pesen gini kita ikut, tengok pesen gini kita ikut, asyik tukar. Dan dia tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Tiada riak, tiada mengganggu orang-orang yang sedang sembahyang atau yang sedang membaca Al-Quran di sebelah menyebelah. Betul ya. Seperti apa? Seperti kalau zikir yang gini dilakukan bila lepas waktu sembahyang, betul. Lepas waktu sembahyang, ada orang sembahyang tak macam sekarang? Ada orang sembahyang tak? Kan tak ada. Dan kan tak ada dah, imamnya dah sembahyang, bilalnya dah sembahyang, jemaahnya dah sembahyang. Bacalah zikir, tak mengganggu. Dan bukan senantiasa asal masuk masjid ini aja mesti dengar orang baca zikir sekuat-kuatnya pagi sampai malam. Kan ada waktu-waktu tertentu. Jadi orang tahu, ni aku kalau masuk masjid gini ada ratib lah dia baca. Dia datang awal sikit, jangan sampai dia kalau tak nak terganggu. Ataupun kalau saking kan terganggu, dia pergi masjid sebelah. Begitu ya. Bukan senantiasa ya. Yang bilang minggu lepas kan, dekat Masjid Sultan lepas maghrib baca ratib, dia bilang ini mengganggu orang sembahyang. Dia tanya siapa yang sembahyang? Sama sembahyang seorang saya, imamnya, ini bilalnya, ini makmumnya, ini semua berapa saf semua ni, semua dah sembahyang. Siapa yang sembahyang? Saya bilang siapa yang sembahyang? Awak yang datang lambat. Kita dah habis sembahyang, perintah Allah Ta'ala, lepas sembahyang ingat Allah Ta'ala, maka kita dah sembahyang, kita ingat Allah Ta'ala. Yang datang lambat awak. Jadi awak datang lambat, semua orang tak boleh zikir pasal awak lambat. Awak tak terganggu, awak datang cepat. Kita semua nak tanya, awak semua terganggu tak? Tak terganggu, pasal dia datang cepat. Sebab tu orang baca zikir dia tak terganggu. Awak yang datang lambat, awak datang lambat, jadi sebab tu awak terganggu. Tak nak terganggu, awak datang cepat. Sembahyang dalam jemaah. Begitu ya.
ganggu orang sembahyang. Siapa yang sembahyang? Imam dah sembahyang, Bilal dah sembahyang, belum sembahyang kau datang lambat. Kau lambat, kemudian dia bilang kau terganggu. Tak nak terganggu, kau datang. Kita baca kau bilang terganggu ya, dan kau masuk awal tu mengganggu sistem sembahyang. Kan sembahyang awal jemaah dengan masuk lagi kalau maghrib khususnya. Macam-macam kadang-kadang kalau nak komen ada saja dia punya komen. Pokoknya kita tahu apa yang kita buat tidak salah, ya. Di dalam hal ini terdapat banyak hadis, di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha ta'ala yuriduna bidzalika wajhallahi ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanat. Amin. Allah, mudah-mudahanlah kita masuk dalam golongan ini pagi ini, ya. Artinya tiada suatu kumpulan yang berkumpul di rumah-rumah Allah, yakni di masjid-masjid seperti yang kita berada dalamnya pagi ini. Mereka berzikir kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Harap, ya Allah, kita tak kumpul kecuali hadap ridhamu, sebut namamu ya Allah, membesarkanmu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, mengaku kesalahan kami ya Allah, minta tolong padamu ya Allah. Melainkan Allah akan mengampunkan segala dosa mereka dan akan mengubah semua kejahatan mereka menjadi kebaikan. Allah akan menjadikan dia berhimpun kerana nak cari wajah Allah, menuju Allah, nak cari keridaan Allah. Wa baddala sayyi'atihim hasanat, tukar keburukan mereka menjadi baik. Ini dua, sama ada segala dosanya tu dipadam, dikasih pahala, dan termasuklah juga apa yang dipadam, niat nafsu suka maksiatnya dipadam, digantikan kepada kebajikan, suka pula buat baik. Kalau dulu sukanya pergi buat maksiat, dengan berkat hadis majlis zikir ini terus lekang dari hatinya. Dulu tak boleh, dinasihatkan macam mana pun, oh tak peduli, mesti nak buat maksiat juga. Berkat hadir majlis zikir ini ditukarnya kejelekannya menjadi kebaikan. Terus kalau nak pergi maksiat macam mudah dia tolak. Untuk majlis-majlis khair mudah dia datang. Selalu datang hadir majlis. Sebab itu datang majlis sini syaitan cemburu. Ada saja syaitan cocok biar dia tak datang, sebab syaitan tahu kesannya bukan hanya dosanya yang silam terampun, dosanya yang akan datang pun terhalang. Bahkan jadi amal baik pulanya, begitu ya. Syukurlah kita baca hadis ni pagi ni, ini yang Allah Ta'ala programkan kita. Ini yang Allah Ta'ala takkan kita. Majtama'a qaumun, tidak berhimpun satu kaum. Alhamdulillah kita berhimpun satu kaum muslimin semuanya. Fi baitin min buyutillah, dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, ini rumah Allah. Syukur sekali pada Allah Ta'ala. Pagi-pagi hari Allah datangkan kita, keluarkan kita daripada rumah kita, masuk rumah dia. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kami syukur nikmat ini ya Allah. Tambah lagi ya Allah, kekalkan ya Allah, ya. Yadhkurunallaha Ta'ala, menyebut Allah, mengingat Allah. Yuriduna bidzalika wajhallahi Ta'ala, dia buat sedemikian itu untuk cari apa? Cari redha Allah, cari pandang Allah, cari apa, dekatkan diri pada Allah, cari taat pada Allah, cari peliharaan Allah. Illa ghafara lahum, kecuali Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa mereka. Wa baddala, dan menggantikan sayyi'atihim hasanat, segala perkara jelek mereka, keburukan mereka ganti kepada baik. Dosa mereka diganti kepada pahala. Terhapus dosa, jadi dapat pahala pulanya. Bukan terhapus dosa tau, sekilo dosa digantikan dengan sekilo pahala. Bukan setakat dosa terampun saja tau, ditukarkan menjadi pahala. Dulu berapa dosa? Sekilo dosa, 10 kati dosa. Tak tahulah dosa pakai kati ke pakai kilo lah ya. Dijadikan tu, yang dari padamkan tu dijadikan pahala. Bukan setakat diampun saja tau, ditukarkan menjadi pahala. Allah. Ibaratlah ada hutang, jumpa orang kaya, lagi besar hutangnya, lebih banyak berinya. Awak hutang saya berapa? 50. Dah, 50 tak payah bayar, saya bayar awak 50. Kan bagus ya. Kan bagus. Kalau awak hutang 50, tak payah bayar sudah, pun dah kita dah cukup happy ya. Dia berapa hutang? 50. Pasal awak dah datang menghadap secara kumpulan pulanya, saya happy. Saya ni orang kaya, sangat kaya. Hutang 50, tak payah bayar 50, saya kasih awak 50. 50 diberikan Allah. Tapi kalau dari saya bukan 50 kali berapa ganda. Allah,
begitu ya, itu kemudahan Allah Ta'ala. Bukan itu saja ya, maksud ditukarkan keburukannya itu ialah yang dalam hatinya tu, yang dalam rencananya tu, yang dalam jiwanya tu, yang digiani dia tu pun ditukarkan menjadi gian ibadat pulanya. Untungnya ya Allah, mudah-mudahanlah kita dapat, janganlah batalkan diri daripada kami ya Allah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ga'ada qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya tiadalah satu kaum yang duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan pada malaikat mengelilingi mereka, sedang rahmat meliputi mereka dan ketenangan turun ke atas mereka. Manakala Allah pula menyebut mereka kepada sesiapa yang berada di sisinya. Subhanallah, tidak berhimpun satu kaum duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bimbang tuan-tuan sekalian ya. Jangan bimbang yang mereka bilang tak bolehlah, bid'ah lah, begitu gini semua. Syukur kalau kita ada belajar tu. Alhamdulillah kalau kita ada belajar, kita dengar cakapan-cakapan begitu, kita boleh tolak aja, boleh tepis saja. Aku dah dengar kok kitab cakap gini, aku dah dengar kok hadis Nabi sebut gini, aku dah dengar ulama cakap gini, kok kau bilang jangan, tak boleh. Dari kita nampak kalau kita tak ada belajar agama, mudah ditangkap mereka, mudah dipengaruhi mereka. Kita dengar aja kan takut, kadang umur-umur kita bilang buat bid'ah kan takut, bilang buat dosa kan takut. Ini bid'ah ni tak mungkin masuk neraka kan takut. Takut kok makin tak amal. Aneh, takut makin beramal, takut kok makin tak amal. Allah, ini bid'ah ni tak boleh baca ni, habis apa kau ganti? Malam nisfu Sya'ban duduk baca Yasin tak boleh. Kalau baca malam nisfu Sya'ban tak boleh duduk kumpul baca Yasin, tak apa. Tak nak baca Yasin boleh. Kau ganti surah Baqarah, boleh. Baca 3 kali ya, kepanjangan tak boleh terbaca pulanya ya. Baca Yasin tak boleh, Yasinan tak boleh, selawatan tak boleh. Habis kenapa duduk sembang-sembang bual-bual boleh pulanya. Semangat berlindung sama Allah Ta'ala. Aneh kalau kat satu tengah tempat diminta saya ceramah, tempat tu baru-barulah nak mula EJK-nya, kenalkan ratib atas, ada orang mesti takut, tak takut. Nanti bilang tak apa tuan-tuan sekalian, kalau tak nak baca pun tak apa, kita tak ada dalil banyak-banyak. Surah wal asri innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan amal saleh. Tadi yang kita baca sebut la ilaha illallah astagfirullah, tu amal saleh tak? Amal saleh. Kalau tak nak baca tak apa, asal anda sanggup kebulur dalam kubur, janganlah baca. Sanggup kebulur dalam kubur, tolong nak, bapak dah 2 bulan mati kok belum minum, malas teguk, hausnya, tolong, laparnya dah 5 bulan belum makan walau sikit. Tak nak amal, tak nak amal, konon-konon takut dia beramal, takut kok makin tak amal. Suka hati tuan-tuan sekalian, tak nak amal tak apa, kalau sanggup kebulur dalam kubur teruskanlah. Takut pula lagi dia takut, terus datang, alhamdulillah ya, terus dia datang. Begitulah, takut dia beramal, takut kok makin tak beramal, kan aneh tu namanya ya. Aneh tu namanya, berlindung, jangan terikut pahaman yang tidak begini. Nanti rugi kita dalam kubur, nanti meraung-raung, menjerit-jerit dalam kubur, kelaparan dan kehausan, tak ada bantuan. Tidaklah satu kaum duduk bersama-sama, alhamdulillah kita duduk bersama-sama berzikir kepada Allah melainkan pada malaikat mengelilingi mereka. Malaikat ada tugasan, di antaranya untuk meronda seluruh dunia, cari majlis-majlis begini. Kalau ada, dia terus kontak kawannya datang mengelilingi, bukan satu, berapa ramai, bukan 1, 2, 3 malaikat keliling kita ni. Sekarang kita keliling, dikelilingi, bukan satu pusingan, nak keliling sampai ke langit. Sebab itu selalu dalam majlis-majlis ini ulama kalam bilang, yang kita tak nampak lebih ramai daripada kita nampak. Betul, mudah-mudahanlah malaikat sudi nak datang ya. Yang kita tak nampak lebih ramai, dia datang dan dia datang bikin apa? Doakan kita tenang. Sebab itu dalam majlis ini rasa ayam tak? Rasa ayam, tenang sekali, selesa sekali. Kalau ada masalah pun rasa macam masalahnya boleh selesai. Kadang rasa masalahnya pun macam boleh taruh tepi. Habis majlis saja terus hilang masalahnya. Kadang tak pandang itu sebagai masalah pun, ataupun dapat jalan keluar pada masalahnya. Pasal dah didoakan malaikat dengan ketenangan. Paling-paling tidak sekarang ni ada nampak gelisah tak? Tak ada ya. Ada terkinja-kinja tak? Kan tak ada ya. Semuanya tu jadi dapat ketenangan. Nabi sudah sebut, ketenangan ni satu rahmat tau. Ketenangan boleh buat kita fikir, ketenangan boleh buat kita insaf, ketenangan boleh buat kita ingat Allah Ta'ala. Mereka sedang mengelilingi mereka, sedang rahmat Allah Ta'ala meliputi mereka, dan ketenangan turun ke atas mereka. Rahmat dapat, ketenangan dapat.
Manakala Allah sebut kita, kita sebut nama Allah, Allah tu sifatnya syakur, berterima kasih. Kita sebut nama Allah, Allah tu sifatnya mutakabbir, tidak ada siapa boleh lebih daripada dia. Kita sebut dia, disebut kita lebih daripada itu. Dan kita sebut dia di sisi kawan kita, dia sebut kita di sisi malaikat yang di atas langit sana. Allah, untungnya kita disebut di sisi malaikat pulan. Kalau dalam majlis sajalah ya, pengurusi majlis sebut yang berbahagia fulan-fulan, yang berbahagia pulan-pulan pun 2-3 orang aja lah disebut namanya ya. Ketua kampung lah, pengurusi lah, itu dan ini semua. Itu aja kita dah rasanya happy-nya kayak apa begitu nama kita disebut ya. Kalau kita saja nak sebut kawan kita pakai yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya kasihi, Allah kalau sebut dengan macam-macam gelaran lagi tu. Di sisi malaikat pulanya, Allah, berapa ribu tu. Untuk orang-orang dalam majlis-majlis ini disebut oleh malaikat, disebut oleh Allah di sisi malaikat. Di sisi malaikat. Maha suci, syukur, ya Allah ampunkan dosa ya Allah. Layakkan kami menjadi ahli seperti majlis-majlis gini ya Allah. Layakkan kami, daftarkan nama kami terus ya Allah, jangan dipadam ya Allah sampai hari kami mati ya Allah. Sabda baginda lagi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u gila ma riyadul jannah gala hilagul dzikir wa fi riwayatin majalisuz dzikir. Artinya jika kamu melintasi pada taman-taman syurga, maka hendaklah kamu berehat, iaitu mampir. Pada sahabat bertanya, apakah itu taman-taman syurga wahai Rasulullah? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kumpulan-kumpulan orang yang berzikir. Kumpulan ini khususnya tuan-tuan sekalian ya, kita berlindung sama Allah Ta'ala ya. Kita tengok hujan di Selangor ni ya, kita sedih, kita duka cita ya. Itu bumi Allah tu saudara kita. Apa boleh jadi pada dia, boleh jadi pada kita tak? Ya boleh juga. Maka salah satu caranya ialah tak boleh tidak berlindung, minta tolong kepada yang ampunya hujan, yang takbir langit, yang takbir bumi, yang takbir parit, yang takbir air, yang takbir arus, yang takbir segala rahmat dan takbir segala bencana, dan yang mengatakan rahmat aku mendahului akan murkaku ya. Yang mengatakan kalau doa naik, bala turun, doa dengan bala akan belaga tak turun sampai yaumil qiyamah. Satu riwayat lain pulanya, bala turun, doa naik, maka doa melambungkan akan bala. Doa akan melambungkan bala tak dapat turun. Maka tak boleh tidak dalam suasana begini, situasi begini yang kita sendiri tak tahu macam mana, tak boleh dijangkakan, tempat yang tak pernah banjir kok banjir gitu, maka tak ada lindung sama Allah Ta'ala. Sekarang waktunya dah tak boleh lalai dan leka. Minta banyak lindung ya Allah. Apa yang jadi kepada saudara-saudara kami simpati ya Allah. Kami mohon untuk diri kami dan juga untuk semua masyarakat muslimin dan mukminin satu dunia, khususnya di tempat kita ya, supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilindungi daripada mara bahaya zahir batin, daripada kerugian, daripada kerosakan, daripada segala bala bencana ya Allah. Kau juga yang mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Kalau dalam rencanamu nak turun hujan ya Allah, kami mohon padamu ya Rabbi agar dipalingkan kepada tempat lain ya, yang tidak sampai menimbulkan mudarat. Kau juga maha bijaksana. Lantaran dosa-dosa kami banyak ya Allah, kau ampunkan ya Allah, kau peliharakan ya Allah. Lantaran masih ada 1-2 orang saleh di kalangan kami ya Allah, kau pandang mereka, maka kau berkati kami sekalian ya Allah dengan rahmat-Mu. Lindungi ya Allah, palingkan ya Allah, jauhkan ya Allah, tolakkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Hanya padamu saja kami mohon ya Karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi majlis-majlis taman-taman syurga disuruh mampir, ingat Allah, zikir Allah dalam majlis itu, taman syurga ya. Betul-betul taman-taman syurga. Jadi kita bilang ini majlis-majlis apa? Majlis-majlis rohani. Majlis-majlis apa? Majlis-majlis apa? Syurgawi. Betul-betul majlis-majlis syurgawi ya, majlis-majlis syurgawi. Kita dapat rasa dengan tenang sekali, dapat rasa tenang dalamnya. Pada riwayat lain iaitu majlis-majlis zikir, ada sebuah hadis yang panjang yang membicarakan tentang majlis-majlis zikir ini. Hadis ini bermula begini, Allah Ta'ala senantiasa mengirim pada malaikatnya yang mengelilingi bumi untuk mengunjungi majlis-majlis zikir. Seterusnya hadis itu berakhir dengan bunyinya begini, maka berkata Allah kepada malaikat, saksikanlah bahawa aku telah mengampuni mereka, iaitu para ahli zikir, dan aku telah memberikan mereka apa yang mereka pohonkan, dan aku telah melindungi mereka dari apa yang mereka pohon perlindungan.
sampuk para malaikat di kumpulan itu ada si fulan dan si fulan yang banyak dosanya, ia cuma mampir dan duduk bersama pada ahli zikir itu. Maka Allah menjawab, mereka itu satu kumpulan yang tiada seorang pun yang akan celaka bersama mereka. Hadis ini sudah termasyhur. Kisahnya begini ya. Orang majlis zikir tadi, yang malaikat ramai-ramai tadi, habis majlis zikir dilapor pada Allah. Allah Maha mengetahui. Ingat ya, malaikatnya yang sampai langit, Allahnya tak di langit ya. Malaikatnya yang sampai langit, Allahnya tak di langit. Melaporkan malaikat tu menyebutkan kepada Allah ketika macam kita baca doa di sini, kita ingat Allah di sini, tetapi Allahnya di sini tak? Allah tak bertempat. Begitulah malaikatnya tempatnya di langit. Maka malaikat naik ke langit dan malaikat lapor kepada Allah. Dia buat laporan ketika di langit, tapi Allahnya tidak di langit, Allahnya tak di tempat ya. Jangan ingat Allah Taala senantiasa di atas tempatnya. Jangan ya. Tak boleh cakap gitu, batal syahadat. Allah tidak bertempat ya. Malaikat naik atas lapor kepada Allah. Allah sudah mengetahui. Allah tanya, ketika kamu tinggalkan hamba-hambaku, apa mereka sedang buat? Mereka sedang ingatmu ya Allah, zikirmu ya Allah. Malaikat tahu tau. Malaikat sebut begitu. Allah tanya, mereka pernah lihat aku? Ya tak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah lihat aku? Sudah tentu lebih lagi mereka punya seruan kepadamu ya Allah. Apa yang mereka pinta? Allah memang Maha mengetahui. Allah nak dengar laporan malaikat. Maka malaikat mengatakan, mereka minta jannahmu. Apa mereka pernah nampak jannahku? Ya belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah nampak jannahku? Sudah tentu lebih lagi permohonan dan permintaan dan rayuan mereka. Apa mereka berlindung? Mereka berlindung daripada siksa nerakamu. Apa pernah mereka nampak nerakaku? Ya belum ya Allah. Betapa kalau mereka sudah lihat nerakaku? Sudah tentu mereka lebih berlindung dan minta pertolongan daripadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, saksikanlah aku ampunkan mereka semua. Allah. Kemudian malaikat kenal kita juga. Malaikat kenal, ya Allah, tapi fulan ada kok ya Allah. Fulan ada tu maksudnya apa tahu? Yang ada orang memang jenis tak layak. Dosanya banyak. Yang lain semua ahli zikir, ahli khusyuk. Dia bangsa bukan ahli zikir, datang pun lalai-lalai. Ataupun yang ada datang bukan dengan niat ini, pasal apa? Mampir nak berehat saja. Ataupun yang datang pasal apa? Nanti ada hidangan makan. Pun tak kisah, pun tak apa, dengan niat-niat yang lain. Ataupun yang datang dengan tujuan yang lain. Tengok, siapa dia buat salah, aku nak adukan. Siapa dia buat salah, aku nak komplainkan. Engkau pun dapat rahmat dalam majlis ini tau. Kau pun dapat rahmat dalam majlis ini. Kalau memang salah, ya patutlah kau betulkan, kau tegurkan ya. Yang ada orang kan bukan salah, nak mencari-cari salah. Ada saja tau. Ada saja. Allah. Malaikat tahu. Bulan ya Allah datang sengaja nak cari-cari salah kepada AJK, nak cari-cari salah kepada jemaah. Malaikat tahu ya. Ya kita tak tahu. Kadang-kadang tahu juga. Malaikat tahu. Malaikat bilang. Tapi Allah bilang, itu satu kaum yang tidak rugi duduk-duduk bersama dengan mereka. Jadi rugi. Alhamdulillah, agak-agak dalam kumpulan ni, kalau tengok kita lah sendiri, layak tak disebut oleh malaikat? Layak tak diangkat nama kita? Ya tak layak. Kita tahu kita siapa. Tapi lantaran kawan-kawan kita dan kita tumpang berhimpun bersama dengan mereka, yang malaikat sebut ni fulan-fulan, setiap daripada kita kena ramangsa, akulah. Jadi saudara yang tersinggung tadi, bukan anda saja ya, kita pun kena juga dalam grup ini ya. Kita pun dalam grup ini, kita pun terjumlah tak layak saja. Awak dengan awak punya hal lah, dengan awak punya sikap ya. Kita ni pun layak sangat ke? Kita pun tahulah macam-macam dosa kita. Kita pun tahu betapa tidak layaknya kita ya. Kita pun harap masuk dalam kumpulan ini juga. Jadi sama-sama kita mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Besar fadilatnya. Sebab tu ulama-ulama adakan majlis-majlis, paling-paling tidak seminggu sekali ada yasinan, paling-paling tidak ada baca ratib, duduk berhimpun. Ana baca sendiri. Baca sendiri. Berkumpulan punya ada lain. Perkumpulannya ada ekstra pahala, ada jaminan di situ, ya. Boleh konsentrasi, ada doa Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ada sebut Allah Taala, ada doa malaikat untuk kita. Jadi jangan tak hadir. Untuk ulama-ulama ya, dia tak nak masuk surga sendiri. Dia tahu ada amalan ini, dia tahu ada pahala ini. Maka dia susah payah himpunkan orang, susah payah kumpulkan orang untuk majlis ini, majlis zikir ini ya. Datang kita, orang dah susun beratus tahun, turun-temurun datang, kita tak tahu bilang ini tak boleh, kita pukul habis semua, kita tutupkan semuanya. Berdosa. Ini tak boleh, ini bid'ah, ini apa semua. Astagfirullahalazim. Hati-hati ya.
Orang kalau sebut tahlil bid'ah, kan orang suka gitu kan. Saya panggil saudara, syahadat balik semula. Kenapa syahadat dulu? Sebelum awak cakap apa, syahadat dulu. Syahadat pula. Awak mengatakan tahlil bid'ah. Tahlil tu apa? Tahlil tu la ilaha illallah. Adakah awak bilang orang sebut tahlil masuk neraka? Adakah awak bilang sebut la ilaha illallah itu satu perkara yang berdosa? Orang kafir cakap la ilaha illallah jadi Islam kok. Ya, orang kafir cakap la ilaha illallah jadi Islam terus. Ya. Tengah perang kita tengah nak dikambir sebut la ilaha illallah tak boleh tak perang. Ya. Orang kafir kita dengar dia bual-bual la ilaha illallah jadi Islam. Orang kafir sebut la ilaha illallah jadi Islam. Takkan orang Islam sebut la ilaha illallah jadi berdosa? Boleh batal syahadat awak. Awak syahadat dulu dan istighfar. Kalau awak nak sebut sangat, kirim doa arwah tak sampai. Itu kita boleh bincang. Tapi jangan sebut katakan tahlil bid'ah. Tahlil ni tak apa-apa, awak punya syahadat batal. Sembarangan main cakap. Tak boleh. Orang tahlil tu kan la ilaha illallah. Tahlil tu la ilaha illallah. Kok kau bilang siapa sebut tahlil bid'ah, masuk neraka? Astaghfirullahalazim. Jangan kata mana agamanya, mana akalnya pun tak tahu. Kelaziman para sufi berzikir. Orang-orang ahli sufi duduk berzikir, mereka duduk wirid dan zikir, ya. Kita dicadangkan zikir sekian, lepas sembahyang sedikit, malam sedikit, pagi sedikit. Mereka senantiasa zikir. Yang zikir sir dalam hati lain, zikir apa dalam apa acara lain, zikir untuk dia kumpul khas-khas lain, ya. Kita suka walaupun kita ni bukan ikut tarikah-tarikah yang itu, ya. Sekali-sekali kita dijemput ceramah ada kat tempat-tempat sedang mengamalkan tarikah itu, dan suka kita tengok cara wirid dia, cara zikir dia, walaupun bukan yang jenis kita amalkan punyalah. Tapi aku duduk dalam majlis itu terasa kerohaniannya, terasa sentuhannya, terasa sentuhannya. Kita adalah amalan yang diajar oleh guru-guru kita yang simple ya. Ada masuk dalam tarikat-tarikat itu kita rasa apa, rasa sedapnya. Contohnya kita ikut apa majlis hall Kiai Suhaili, kan ada zikirnya tu, Kiai Sulaiman baca, kan sentuh hati kita rasanya, ya. Walaupun kita bukan pengamal apa yang mereka itu, kita dapat sekali-sekali dapat tumpangan dia, dah rasa masya-Allah enaknya begitu, ya. Kelaziman pada sufi. Sekumpulan dari ahli tariqah tasawuf lebih suka memilih berzikir dengan mengangkat suara dan berkumpul ramai-ramai untuk tujuan zikir itu. Begitu, ya, untuk latih orang-orang yang baru dan juga untuk kejutkan orang-orang yang lalai, untuk bendungkan orang-orang yang suka keluyuran. Keluyuran apa? Bukan keluyuran badannya saja, keluyuran akalnya pun. Kalau duduk menerawang, kalau kumpul ramai-ramai kan ada syekhnya yang mimpin, kan tak boleh menerawang. Tak boleh menerawang. Ada tata caranya, ada tata caranya. Cara-caranya sudah terkenal pada orang ramai. Yang lain pula lebih suka berzikir secara rahsia tanpa mengangkat suara sama sekali. Kedua-dua cara ini baik dan direstui Allah Subhanahu wa taala dan merahmati mereka sekalian dan memberikan kita manfaat dengan mereka. Bukan hanya diterima Allah taala, kita dapat manfaat dan lantaran mereka. Menjadi penangkis bala, menjadi penyebab turunnya rahmat, kita pun dapat. Yang nak zikir sendirian dalam khalwat, yang zikir dalam kumpulan, semuanya tu pengundang rahmat Allah taala. Sebenarnya ahli-ahli tariqah tasawuf ini tiada memandang sesuatu lebih berharga daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikirlah mereka memohon pertolongan dari Allah taala sesudah mendirikan segala fardu dan menjauhi segala yang haram. Ini tak boleh tidak. Fardu sudah buat, haram dah jauhkan. Tak ada maknalah engkau berzikir banyak amal tapi diiringi dengan maksiat, takkan jadi. Barang diingat, sedikit amal tapi bersih daripada dosa, itu jauh lebih berkesan daripada banyak amal tapi engkau buat dosa tak pantang. Tengok TV, matanya masih menteleng tengok TV, ada aurat perempuan, ada orang joget di situ. Naik kereta saja, jangan, ya, naik kereta saja tak buka radio, segala lagu-lagu ada kedengaran di situ. Itu kan ada alat muzik, kan ada suara bidu wanita, kan ada pantun, mari menari, mari berjoget, mari berdating, kan haram semua itu. Sini kata begitu semua. Tak kisah wajib tak wajib, orang tua tak orang tua, naik kereta je buka radio semua tu. Itu semua masuk. Kemudian bagaimana? Pergi majlis zikir. Sayang. Jangan, ya. Maksiat mata, maksiat telinga nak kena jaga. Balik saja terus remote control tengok TV. Perempuan
berlakon apa semua kau tengok aja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, semua tu ya. Kan tak boleh ya. Kan tak boleh berlakon begitu, kau tengok semua tu. Segala Latifah Umar, Zaitun, Muhammad Latif, semua kan bukan mak saudara kau. Kau tengok gambar tu macam mana? Yang perempuan, Mustafa Ma'ruf, apa Jin Samsudin, kan bukan paman kita, bukan abang kita. Kau tengok kan semua tak boleh. Artis-artis baru kita tak kenal lah. Artis yang lama-lama tu kita masih kenal. Begitu ya. Kau tengok saja Samsudin, Haji Sattar, kan bukan abang saudaranya. Kan tak boleh tengok. Abang saudara pun tak boleh tengok, ni kan pula bukan abang dan bukan saudara. Tak boleh tengok. Tengok macam tak berdosa. Macam tak dosa. Balik daripada majlis khatib terus tengok tu. Tak boleh. Banyak amal serta beriring dengan dosa tak bagus. Biar amal sederhana tetapi bersih daripada dosa sangat berkesan. Sebab itu ya, yang nama tarekah bukan hanya zikir ya. Yang nama tarekah bukan hanya zikir. Kalau tuan-tuan bilang saya ikut tarekah sekian, kita tanya ada belajar fiqahnya? Ada belajar ilmunya? Tak ada. Itu bukan tarekah. Yang nama tarekah dari awal asasnya ada bab airnya, bab wuduknya, naiknya, ada bab jaga matanya, ada juga bab lisannya, semua diajar oleh syekhnya. Itu namanya baru tarekah, jalan menuju Allah. Bukan hanya setakat baca wirid dan zikirnya itu saja. Dia ada dia punya sistem dia. Itu nama sistemnya daripada asasnya. Dan yang membimbing itulah namanya mursyid, pembimbing daripada asasnya. Bukan setakat datang baca zikir, bukan. Ada sesinya setengah-setengah waktu baca kitab, setengah sesi apa muhasabah diri, setengah sesi amalan itu dan ini, semuanya ada daripada asas-asasnya ya. Mereka tiada mempunyai kerja lain melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mereka juga menganjurkan setiap murid dan penuntut supaya mencontohi perjalanan mereka sambil mengambil janji untuk berzikir dan melazimkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung syarat-syarat dan tertib-tertib dan menjalankan zikir itu. Dalam menjalankan zikir itu ada baiatnya ya. Ingat, baiat ni pun hati-hati. Sebab itu ya, tarekat Ba'alawi ni tidak ada baiat-baiat. Sebab yang nama baiat tu begini ya. Maksud baiat bukan hanya pegang tangan saja. Maksud baiat adalah aku serahkan diriku padamu, bawalah aku kepada Allah. Dan muridnya dah begini dengan tangannya dan dengan hatinya. Gurunya kok gini? Dia terlepas. Gurunya kok muridnya sanggup menyerahkan dirinya. Gurunya begini, dalam arti kata tak dibimbing betul-betul. Tak diajar wuduknya, tak disebutkan perkara airnya, tak disentuh sembahyangnya, tak disentuh maksiat matanya, tak diajarkan tentang dosa telinganya, tak disebutkan tentang apa hasad dan dengkinya. Dari hari pertama, bukan muridnya yang lepas tarikat, dari hari pertama gurunya sudah khianat baiat. Kenapa? Murid dah serahkan diri kepada dia tapi dia tidak bimbing muridnya. Dia begini, gurunya begini. Dia terlepas namanya. Itu nama terlepas. Jadi bukan nama baiat tu baiat zahir saja ya. Baiat tu dengan hatinya sekali, dengan serah jiwa raga sekali ya. Begitu ya. Jadi nanti yang ada orang kemudian tanya, "Ustaz, perlu tak saya nak batal baiat?" Tak payah. Sebab sebetulnya guru engkau yang dah membatalkan. Dengan dia tak bimbing kau tu kiranya dah terbatal lah ya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah akan kita baca sambung pembacaan kita pada lain kesempatan. Kalau dipanjangkan umur, minggu depan lah kita jumpa ya. Sekarang ni dah nak sebut minggu depan pun tak berani dah. Nak sebut minggu depan pun tak berani. Tak tahu apa akan berlaku 1-2 hari akan datang. Tak tahu ajal maut, tak tahu keadaan, tak tahu ya. Kalau diberi Allah kepanjang umur, kesempatan, insya-Allah kita sembaca minggu hadapan. Kalau takdir mati sebelum minggu hadapan, mudah-mudahan diampun Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.